Atas yakin dan percaya, dengan rahmatnya lah jua kita terpelihara. Menjadi nikmat untuk kita terus menerus mencari jalan-jalan menuju kepada keredaannya. Maka atas keyakinan itu, sifat yang hidup dalam diri kita, maka marilah kita sentiasa bersabar untuk menyempurnakan segala amanah dan juga tanggungjawab yang telah ditaklifkan ke atas kita semuanya, ya, supaya kita benar-benar tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Caranya kita merujuk kepada Al-Quran dan menghidupkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita sambung lagi, ya, bacaan kitab kita cara yang benar. Muka surat 109. Cara yang benar iaitu mengikut konsep Al-Quran. Ya, kita baca sedikit dah bulan lepas, disambung lagi, ya. Jadi di sana disebut perkara-perkara yang merupakan akhlak mulia dan sifat yang agung seperti jujur, amanah, memelihara diri, rasa malu, rendah hati, sanggup berkorban, murah hati, menghormati orang-orang Islam dan bersikap gagah terhadap orang-orang kafir, kasih dan sayang kepada golongan lemah, miskin dan anak-anak yatim, menyambung tali hubungan silaturahim, menghormati jiran tetangga, berbakti pada orang tua dan seumpamanya, ya. Itu muka surat yang ke-110, ya, perenggan yang kedua. Jadi perkara-perkara yang dikatakan merupakan akhlak yang mulia, tuan-tuan, dia sebenarnya, ya, hidup daripada sifat kita, ya, kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kena faham bahawa kita mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan yang, ya, Tuhan yang esa, yang sifatnya maha agung lagi sempurna. Maka kita sebenarnya setelah kita mengenali Allah Ta'ala, kita juga kena menghidupkan sifat kita, iaitu sifat kehambaan, ya. Dia Tuhan dengan sifat ketuhanan, kita hamba dengan sifat kehambaan. Sifat hamba inilah, ya, yang akan benar-benar menghidupkan dalam diri kita perkara-perkara yang mulia tadi, ya, sifat-sifat yang mulia yang akan menjadikan kita hambanya yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Baik, sementara itu perkara-perkara yang sedikit saja yang mendapat perhatian daripada Al-Quran hendaklah kita tempatkan sesuai dan tempatnya di dalam Al-Quran, sehingga tidak boleh kita melebih-lebihkannya seperti masalah Isra'-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya disebut sekali di dalam Al-Quran. Dia nak ceritakan bahawa ada di sana keutamaan-keutamaan. Kadang-kadang dia mengikut, ya, kerap atau tidak ianya disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di situ, Isra' Nabi SAW itu disebut sekali, maka jangan kita melampaui daripadanya, ya. Cukup dengan kita meyakini perjalanan, ya, Isra'-nya Nabi SAW dari bumi ke langit, dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang peristiwa itu, tetapi tidak seperti al-ghazawat, ya, peperangan, ya, ghazwah, ya, yang disebutkan hampir di dalam satu surah penuh, ya. Ini banyak disebut dan memang Nabi SAW melalui banyak peperangan, ya. Adapun perkara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun hanya satu ayat saja, ya. Kelahiran Nabi SAW tak disebut di dalam Al-Quran, ya. Maka hal ini bermakna bahawa perkara tersebut tidak mengandungi erti yang sangat penting bagi kehidupan Islam, kerana ianya tidak berhubung kait dengan apa-apa mukjizat seperti kelahiran Nabi Isa AS yang dilahirkan tanpa seorang ayah, dan juga tidak berhubung kait dengan amalan-amalan atau ibadah tertentu yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin sama sebagai satu kewajipan ataupun termasuk perkara sunnah. Dia nak ceritakan kelahiran Nabi, dia nak ceritakan tentang perbuatan Maulidur Rasul, ya, yang disambut, ya. Maka dia kata ketika kelahiran Nabi itu tidak ada padanya mukjizat seperti mukjizat kelahiran Nabi Isa AS. Walau bagaimanapun, ya, apabila kita menyambut Maulid ni tidak menjadi satu kesalahan. Syaratnya cukup mudah.
Setiap sesuatu dan mesti ada hikmah dia, ya. Allah mendatangkan, menjadikan sesuatu dan mendatangkan sesuatu ada hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah tu makna ada tujuan dan maksud yang daripadanya akan membawa manfaat, menjauhkan daripada mudarat, tapi cara dia juga ada. Jadi ada peraturan dia. Jadi kita pun apabila membuat sesuatu, maka marilah kita adakan padanya hikmah, iaitu tujuan dan maksud dan jalan menuju kepadanya. Jadi kalau matlamatnya menuju kepada keredaan Allah, ya, matlamatnya bagi menghidupkan sunnah Rasul, maka ianya tidak menyalahi, ya. Ya, kalau kita memang berniat untuk menyempurnakan sunnah yang ditinggalkan Nabi SAW, tapi kalau sekadar kita buat ikut-ikutan saja, kita tahu dah kalau buat benda tu saja-saja tak guna, ya, dia tidak mendatangkan apa-apa manfaat, ya. Jadi tidak ada pertembungan, ya, dalam kita mengerjakan maulid itu sendiri, ya. Syaratnya semua apa yang kita buat tu mesti ada tujuan, mesti ada maksud dia, ya, dan jalan itu menuju kepada tujuan dan maksud. Baik, cara penilaian seperti inilah yang tidak akan pernah salah, ya, kerana Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber ajaran Islam, dan sunnah Rasul SAW adalah merupakan tafsiran dan penjelasan bagi firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut daripada dulu dah, Quran ni tuan-tuan, dia sumber kepada segala sesuatu. Itu Quran. Nak kenal Allah tu pun, ya kan, dengan Al-Quran. Tu sebab orang yang tak percaya, apabila mereka membaca Al-Quran dalam keadaan yang benar, akhirnya mereka akan percaya. Kan? Tapi kita yang tak baca Quran dengan tujuan dan maksudnya, akhirnya kita sendiri, ya, ada orang yang ragu-ragu, ya. Quran ini adalah sumber segala kebenaran, termasuk untuk membenarkan akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, ya. Cuma tuan-tuan, ya, kita sebagai orang yang beriman ini haruslah, ya, mengkajinya seperti mana perintahnya, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Pertamanya, kamu hendaklah benar-benar memahami, ya, ayat-ayatnya. Kemudian hendaklah kamu sentiasa mengambil peringatan, wahai orang-orang yang bijaksana. Saya dapat tuan-tuan, ulul albab ni orang yang bijak. Orang yang bijak ni siapa dia? Orang yang menundukkan nafsu-nafsu daripada tipu daya dunia itu sendiri. Dan Quran itu diwahyukan pada Nabi SAW, ya, untuk Nabi menghidupkan panduan-panduan yang ada padanya. Ya, itu kena faham. Al-Quran petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya dengan maksud supaya Rasulnya ini menghidupkan panduan itu. Jadi kerana itu bila disebut arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, itu yang tiga. Allah Ta'ala ni dia datangkan Rasul bersama dengannya petunjuk Al-Quran untuk menghidupkan dinul haq, Islam. Untuk apa semua ni tuan-tuan? Bagi memenuhi matlamat hidup kita, ya. Matlamat hidup kita orang yang beriman ni tuan-tuan, ya, mesti satu, dan matlamat itu mesti bertepatan dengan tujuan kita dijadikan. Jadi siapa yang menjadikan kita? Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak menyempurnakan tujuan dan maksud, kita kena tengok apa tujuan Tuhan yang menjadikan kita menjadikan, ya. Jadi kalau begitu, apa tujuan, apa matlamat yang paling utama dalam hidup kita? Mendapat redha Allah. Itu hakikat. Semua kita yang ada di sini, apa saja perbuatan dan juga pekerjaan kita, nombor satunya nak dapat redha Allah. Ya, itu benda dia. Sebagai orang yang beriman, sebab dia jadikan kita untuk menyembah dia. Menyembah dia makna taat dengan segala kehendak dia. Ya. Dan apabila manusia tunduk dan patuh kepada semua kehendak dia, maka dia akan redha dunia dan akhirat. Jadi kita ni nakkan redha Allah, itu matlamat yang pertama. Dan nak redha Allah ni ialah dengan kita melaksanakan suruhan dan meninggalkan segala larangan. Dan sekali kita fikir, tuan-tuan, cuba bayangkan kita, tuan-tuan yang cari redha Allah, ini Allah Ta'ala perintah, ramai-ramai kita buat. Ini Allah larang, ramai-ramai kita tinggal. Rasa-rasanya kita bersatu ke tidak? Kan?
Cukup mudah untuk kita umat Islam bersatu dengan kebenaran dan kemuliaan, sama-sama mencari redha Allah. Tapi kenapa tak jadi? Tak jadi sebabnya mudah. Apa yang Allah suruh, kita tak apa-apa nak buat. Apa yang dia larang, itu yang kita nak buat. Maka bila kita nak bersatunya dan bila nak dapat kemuliaannya, maka redha Allah Subhanahu wa taala ni kunci. Kan? Jadi untuk dapat redha Allah ni, ya tak, jalan kepadanya tu dua benda yang mesti kita ikuti, iaitu Al-Quran sebagai panduan, Nabi sebagai contoh teladan. Sebab apa Nabi contoh teladan? Sebab Nabi diutuskan dengan Al-Quran supaya Nabi menghidupkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran dan Nabi ini akhirnya menjadi apa? Menjadi kehidupan Islam yang ada di sisi Allah. Nampak tuan-tuan, itu susunan dia. Jadi bila sebut Al-Quran berpatutan lah. Ya tak, sehingga disebut di sini, ya tak, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya tak? Anna hazal Quran yahdi lillati huwa hiya aqwam. Dan kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tanya juga di kita. Kita dalam solat, kita selalu tanya, ihdinas siratal mustaqim. Nah. Saya kalau suka tanya, kita baca ke kita betul-betul minta? Ni soalan dia. Ya tak? Kalau baca, bagi salam selesai, pasal baca je. Tapi kalau minta, ya tak? Sekarang soalannya, kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita solat ni Allah di depan kita, ya Allah kau tunjukkanlah kami jalan yang lurus lah. Saya nak tanya hari ni, dah jumpa ke tidak? Udah jumpa ke tidak yang kita minta tu ihdinas siratal mustaqim? Ini soalan tuan-tuan. Soalan saya sekarang ni tak nak jawab dah tuan-tuan. Saya tanya orang lain kena jawab. Saya letih, saya tanya saya jawab. Pasal bila saya jawab tu belum tentu betul kan? Pasal dia tanya dia jawab, mana mahu ya dah. Jadi hari ni saya nak tanya, duk sebut solat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan. Dah dapat dah jalannya lurus tu? Dah. Apa dia? Bagilah ayat dia. Okey, Islam tu tuan-tuan, ya tak, bagaimana cara untuk kita dapat jalan Islam? Saya bukan saja tuan-tuan, tapi kita nak datangkan suatu perasaan dalam kita untuk mencari. Lepas daripada ni, kalau kita cakap sesuatu, kami nak tahu tujuan, maksud, kami nak tahu cara dia. Ya tak, itu benda dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ada sama tak bunyi? Ihdinas siratal mustaqim wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ada bunyi kan? Ini benda yang kena cari. Maknanya apa dia? Tu wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Quran itulah dia akan pimpin mereka kepada jalan yang lurus. Jadi kita ada ihdinas siratal mustaqim, terus hidup di hati kita. Al-Quran itulah dia, petunjuk yang akan memimpin kita pada jalan yang lurus. Itu yang ayat yang kemudian daripada tu, surah Al-Maidah 15 dan 16. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikut keredaannya ke jalan yang selamat. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu daripada keadaan gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nampak tak? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Allah Ta'ala kata, sesungguhnya telah datang kepada kamu orang yang beriman cahaya kebenaran, yakni kitab yang benar, kitab yang jelas nyata. Dengannya lah Allah memimpin mereka yang menghidupkan panduan yang ada padanya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dengan izinnya, dan dengan Quran itulah dipimpin mereka pada jalan yang lurus. Quran ini banyak ayat dia tuan-tuan, ya. Quran ni, kalau dia baca Al-Quran tu yang kata tadi, ada yang satu ayat, ada yang banyak ayat yang disebut. Dia sebut di situ, ya, dia kata wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Kitabun anzalna
anzalna alaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ni ayat dia tuan-tuan, ya. Dalam ayat lain dia kata walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Madza haqqu min rabbihim? Al-Quran. Tuan-tuan, ni benda-benda Al-Quran yang menunjukkan bahawa dialah yang kita sebut tadi, nak tuju pada redha Allah, paksi petunjuk mesti Quran. Apapun Quran, nak kenal Allah pun Quran, nak kenal kehidupan dunia pun Quran, nak kenal akhirat pun Quran, ya nak? Tapi bermula ya ada Quran itu untuk kita mengenal Allah. Pasal hidup ni semuanya paksi dia Allah. Ya nak, dia kata kalau paksinya Allah, mana paksi kehidupan kita ialah untuk dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah, maka apa juga peraturan yang kita nak buat di atas muka bumi ni mesti paksinya Quran. Siapa juga pemimpin yang kita nak lantik mesti paksi dia Nabi SAW. Itu orang yang cari redha Allah. Dan cukup mudah kita nak buat sipil. Sekarang saya tanya, betul ke tidak kita nak redha Allah? Betul ke tidak? Kalau betul nak redha Allah, saya nak tanya satu soalan. Bolehkah orang yang tidak beriman pada Allah membawa kita pada redha Allah? Itu soalan dia. Bukan kerana benci, bukan kerana bermusuh. Dah. Sekarang kita nak redha Allah. Bolehkah orang yang tak beriman bawa kita pada redha Allah? Itu soalan saya, tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Mereka Allah pun mereka tak kenal, macam mana mereka nak bawa kita pada redha Allah? Dan zahir pada kehidupan hari ini, bahkan mereka menghalang kita kepada jalan Allah. Salah siapa sekarang? Salah kita. Kita tahu, tapi kita tetap melakukannya. Benda-benda yang boleh menghalang kita pada redha Allah. Kan bukan kerana musuh, bukan kerana benci. Kenapa? Kerana nakkan redha Allah. Apa juga kami buat, apa juga keputusan kami, matlamatnya nak redha Allah. Itu saja. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita lihat pada kenyataan itu, kita tidak ada halangan untuk berdepan dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Mereka yang tak beriman, kita boleh berhadapan. Pasal dia kata, kami ni cari redha Tuhan kami, kamu cari redha Tuhan kamu. Nah, bolehkah kamu pimpin kami kepada redha Tuhan kami? Cuba tanya dia. Tentu dia jawab, dia tak boleh. Kerana itu kami tak pilih kamu sebagai pemimpin. Kami pilih mereka-mereka yang boleh bawa kami kepada redha Tuhan kami. Itu sebab Quran sebut lakum dinukum waliyadin. Hiduplah cara kamu, carilah redha dalam kehidupan kamu. Kami hidup cara kami mencari redha Allah. Kan? Itu yang kata berlaku baiklah sesama manusia. Dengan orang kata hujah-hujah yang dapat menundukkan nafsu mereka. Bukan mereka boleh ikut kita sebab petunjuk ni hak Allah Ta'ala, tetapi paling tidak mereka membenarkan jalan kita untuk kita melaksanakannya. Tak timbul masalah dalam hal ini. Jadi itu hakikat dia. Jadi Quran itu mesti jadi paksi petunjuk dalam kehidupan ni. Tak ada cara lain, ya. Kalau kita berlawanan dengannya, Masya Allah, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala kita sebut dalam dijadikan kita, tuan-tuan, dijadikan peraturan bagi kita. Nah, susunan dia, redha Allah, susunan dia kita dah sebut tadi. Nah, maka kaedah dia, itu kata, ya, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam kehidupan ini. Sebab bermula kehidupan kita ni, kita mesti jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan kemudian barulah hablum minannas, hubungan sesama manusia dan hubungan sesama makhluk. Tapi nak jaga hubungan kita sesama makhluk ini ialah sejauh mana kekuatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu penting. Kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala terpelihara, maka hubungan kita dengan manusia akan juga terpelihara, sebab kita menghidupkan peraturan dia. Peraturan dia lah yang dapat memelihara hubungan kita sesama kita. Tapi kalau hubungan kita dengan dia tidak kuat, tidak kukuh, maka hubungan sesama manusia berlakulah kerosakan yang seperti mana berlaku hari ini, sebab kita tidak menjalani peraturan dia. Siapa yang lebih mengetahui tentang peraturan kita kalau bukan pencipta kita? Seperti mana-mana penciptaan, siapa yang lebih tahu tentang penciptaan itu? Tentu yang menciptakannya. Maka hakikat itu kembalilah kepada pencipta kita. Siapa yang lebih tahu tentang kita kalau bukan pencipta kita? Maka pencipta kita, dia telah mendatangkan peraturan
aturan untuk kita ikuti supaya kehidupan kita sesama manusia dan makhluk yang lain sejahtera. Tapi tidak, kita rasa kita yang lebih hebat. Nah, dia susun cantik dah, lelaki, perempuan. Nah, ada hikmah tak? Ada hikmah supaya kamu boleh membiak. Kan? Ini kerja Allah Ta'ala supaya urusan kehidupan ini berkembang. Nah, maka dijadikan lelaki, dijadikan perempuan, maka apabila bersama, maka membiak. Tiba-tiba kita nak buat jantan-jantan, betina-betina, boleh membiak. Kenapa kita pula? Maka rosaklah habis semuanya kan. Sebab tujuan asalnya, ya tak, salah satu daripadanya untuk membiak. Tiba-tiba kita potong jalan itu. Pasal kita guna nafsu kita. Akhirnya kita rasa tak apa, jantan-jantan, betina-betina. Sekarang lagi parah sebab dia boleh belarak dan dia boleh kata hidup-hidup tu. Nah, ni keadaan yang sedang berlaku dalam zaman kita. Ni zaman anak cucu kita, bagaimana pula keadaan dia? Ni yang perlu kita datangkan kita ni dalam diri kita. Apa dia? Sifat tadilah, sifat kehambaan kepada Allah Ta'ala, supaya kita sentiasa mencari peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ni hakikat dia. Dia kata, kalau kita cari redha Allah, suami balik ke rumah, apa dia nak? Redha Allah. Jadi Allah redakah suami zalim pada isteri? Allah tak redha. Isteri nak redha Allah. Allah redakah kalau isteri tak dengar cakap suami? Ini tu, kita pergi ke pejabat mencari rezeki. Kita nak redha Allah. Allah redakah kalau kita pekerja yang mencuri masa? Allah redakah kita ambil barang orang yang bukan barang kita? Allah redha ke tidak kalau kita kerja bersungguh-sungguh? Allah redha tak kalau kita tak menunjukkan tak kebijaksanaan? Ini benda dia. Apa dia punya kunci? Redha Allah. Ini hakikat dia. Cuma kita ni tuan-tuan, kita orang Islam semua ada kunci belakang. Nak cari kunci tu. Rumah tu besar, dia ada kunci pintu utama. Lepas tu masuk dalam tu dia ada bilik-bilik kecil, ada juga kunci-kunci dia. Kita ni yang kata innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kamu beriman ni bersaudara dah. Kan? Nabi berkata al-muslimu akhul muslim, Islam ada saudara sesama mereka. Kan? Bila sebut saudara, apa dia? Apa dia ikatan dia? Kasih sayang kan? Bermula kasih sayang tu, apa kunci dia? Kita tak pernah tanya kan, apa kunci membawa pada kasih sayang? Iman-iman tu, apa kunci dia? Ya, orang beriman yang kata anak Allah Ta'ala kata kamu bersaudara, tapi kita bukan bersaudara, kita berkelahi. Apa kunci dia? Kita dapat hadis afsus salam, sebarkan salam, tapi sebelum salam ada lagi. Apa kunci dia? Senyum. Itu yang Nabi kata, bersedekahlah walaupun dengan senyuman. Bila senyum bagi salam, kan tak apa jadi. Kita tengok daripada jauh pun kalau kita senyum, orang yang tengok kita senyum tu dia balas tak? Dan bila dah senyum sama senyum, bila berbalas, hiduplah mula ikatan. Akhirnya hidup kasih sayang. Maka akhirnya bertolong-tolongan. Barulah disebut la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Mereka tidak saling menzalimi antara mereka. Pasal ada kasih sayang. Pasal salam disebarkan. Bermula salam tu senyum dipamerkan. Pasal kalau kita bagi salam pun muka tak senyum pun orang tak berkenan, ini tak ikhlas pasal kita doa bagi dia keselamatan dengan muka yang senyum. Orang yang tak beriman, kalau kita senyum, tuan-tuan, mudah untuk kita mendekati mereka. Ini benda dia. Jadi Islam kan susah kan, dengan senyuman, tapi dengan kita buat muka masam cukuplah, dia datang fitnah. Orang tak apa pakcik tu sombong. Dia balas pula dengan muka masam, akhirnya masam dengan masam, apa yang lahir? Kebencian. Dan akhirnya permusuhan. Kan hidup gitu kan. Jadi kunci dia ada. Maka hari ni mari kita banyak beramal. Kunci yang pertama, mari kita senyum. Tengok je sesiapa pun senyum. Tak ada orang jangan senyum. Lepas tu lelaki jangan senyum kat perempuan. Itu penting. Ini benda dia ada lah, dia punya guideline dia. Jangan semua senyum belaka. Tapi itu kunci dia. Hidup orang Islam kan susah. Kita senyum dengan dia, kita tak tahu dia marah dengan kita. Kita senyum. Lama-lama dia tengok kita senyum, lama-lama marah tu pun hilang.
Tapi kalau kita tak senyum, kawan tu dah marah dengan kita. Kita tak senyum, lagi dia marah kan. Lepas tu penyudahnya kelahi kita. Ini benda yang perlu kita lihat, tuan-tuan. Sebab hidup ni nak beramal kan. Yang banyak disebut dalam Quran, amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Percaya dan beramal dengan kebenaran. Itu terjemahan saya bagi mudah faham. Dia percaya dengan kebenaran dan dia menghidupkan kebenaran itu. Bukan percaya dengan kebenaran tapi tak menghidupkannya. Dia tak jadi. Ya? Jadi hakikat dia. Dan firman Allah Ta'ala dikata apa? Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan kita tengok bunyi ayat tu kan, wa busyra lil muslimin, ya? Dan peringatan dan khabar gembira, busyra lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Tapi di sini dikata orang yang berserah diri. Sama tak? Tuan-tuan, jadi kita kena faham mengikut konteks ayat. Sebab kita kata tadi, redha Allah melalui Al-Quran dan Sunnah menghidupkan Islam. Apa makna Islam? Yang kita, bila kita kata I'm a Muslim, saya seorang Islam, di mana duduknya kemuliaan dan kebanggaan kita dalam pengakuan kita I'm a Muslim? Pasal hari ini saya Islam, tetapi tu yang banyak. Adakah di situ tetapi itu menunjukkan kemuliaan ke atau keraguan? Pasal dia kata saya seorang Muslim dan itulah dia yang menunjukkan keteguhan. Tapi tak sesuai dia, sebab kita masyarakat majmuk pula dah. Kita tak faham lah itu macam-macam, tuan-tuan. Kita faham ke tentang gantung mandatory tu? Dadah misalnya, ganja sekian-sekian banyak, wah, kalau ada sekian-sekian banyak, hukuman gantung mandatory. Tiba-tiba ada pula wakil rakyat mencadangkan supaya jadikan tanaman ganja untuk diekspor. Jadi macam mana ni? Kalau tanam ganja untuk diekspor ni, dia kata berapa, 1 juta ke 1 ekar, entah apa saya pun dengar kan. Kalau ada gantung mandatory ni, dan dia cadangkan, ini bahaya. Kita pun tak apa nak faham. Tiba-tiba hukum Allah, tuan-tuan, yang Allah maha mengetahui, tiba-tiba kita kata kita tak faham, tak boleh buat lagi. Ni malang kita ni orang Melayu Islam. Sebab apa? Sebab tak faham tadi. Dia ada dua kan, sama ada kepercayaan kita kepada dia atau sifat kehambaan pada diri kita. Ni jadi masalah. Sebab kadang-kadang kita mengaku dia tu Tuhan, tapi tak ada sifat kehambaan pada diri kita. Tu yang bila tak ada sifat hamba, apa jadi? Dia akan jadi sombong, angkuh, takabur. Jadi baru ni ada polis tu yang kat Perlis tu, sudah polis kata janganlah orang yang ada pangkat dan orang ada agama ni menunjuk-nunjuk membesarkan diri. Betul kan? Pasal orang yang ada sifat kehambaan, dia tidak akan menyombong, tidak akan membesar diri, sebab dia tahu betapa kerdilnya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ambil kira dia dengan manusia, dia ambil kira dia dengan Allah. Tapi kita, bila tak ada sifat kehambaan, kita kira kita dengan manusia. Itu yang kita rasa kita lebih dan kita kaya. Ini masalah kita. Sebab sifat kehambaan itu benda yang utama yang ada pada kita setelah kita membenarkan sifat ketuhanannya yang ada pada Allah Ta'ala itu sendiri. Hakikat. Kadang-kadang saya pun heran tentang kita ni. Ataupun saya benar-benar tunduk dan patuh dengan kebesaran Allah Ta'ala. Sebab baru ni saya tengok di situ satu tajuk, Hindu priest converted to Islam because of hijab. Dia punya tajuk. Saya kata, ini Hindu priest ni kalau dia kata converted to Islam because of hijab, hijab ni perempuan lah. Saya kata dia kahwin dengan perempuan ke? Pasal kita tahu kan Malaysia ni kira kahwin je kalau nak convert pun. Apa tidak? Apabila berlaku peristiwa di negeri Perancis yang mereka tak membenarkan pelajar-pelajar universiti untuk meneruskan pengajian mereka kecuali mereka membuka pakaian hijab. Dia kata yang dia yakin bahawa mereka ini akan meninggalkan hijab kerana pelajaran itu merupakan sesuatu yang penting pada pemikiran dia. Tetapi muslimat yang teguh keimanan dia, mereka meninggalkan pengajian untuk kekal dengan hijab. Jadi datanglah suatu perasaan pada diri dia, apa yang ada pada mereka sehingga mereka sanggup mempertahankan pakaian hijab, sedangkan pendidikan itu amat penting untuk masa depan mereka. Dia mula mencari.
Dia kata apa ni, ancestors dia dan apa ni, keturunan dia ni selama ni adalah keturunan Sami-Sami Hindu belaka, dan dia sendiri memang suka sangat tentang Hindu tu sendiri, sehingga dia kata kalau saya baca kitab Hindu tu memang menyeronokkan, tetapi ada sesuatu pada Islam, dia kata, yang saya nak cari jawapan. Akhirnya apa kata dia? Dia balik ke rumah, dia kata, mak ayah, saya jumpa dah bukti bahawa Allah itu memang wujud. Bukti bahawa Allah itu wujud seperti mana wujudnya meja dan kursi di depan kita, dan wujudnya rumah yang kita duduk di dalamnya. Begitu saya jumpa bukti Allah Ta'ala itu wujud. Apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dia ceritanya boleh dalam Quran ini membawa manusia untuk membenarkan Allah dengan segala kebenaran. Itu kadang-kadang gaya kita ni, kita kata Allahu Akbar, tapi hukum Allah kita rasa tak sesuai. Saya balik situ je, sebab membenarkannya ada suatu daripada kesempurnaan kepada iman kita. Dan hidup ni tuan-tuan, dia terbentuk daripada iman. Apa yang kita percaya, itu yang membentuk hidup kita. Kita percaya tiada Tuhan melainkan Allah, sepatutnya hidup kita ni terbentuk dengan kita membenarkannya, iaitu sembah Allah. Tapi tak ada. Pasal tadi apa? Sebab saya kata nak ulang tu balik sifat kehambaan yang perlu hidup dalam diri kita. Ya. Baik. Maknanya sekarang ni Al-Quranul Karim menjelaskan asas-asas agama yang mantap dan kukuh yang menjadi prinsip-prinsip asas bagi kehidupan umat Islam di muka bumi ini. Seperti kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seandainya daku kehilangan sebilah igang untukku, pasti akan daku jumpai di dalam Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Dia punya yakin Al-Quran itu adalah jawapan kepada segala persoalan. Dengan kata lain, apabila baginda hendak mencari sesuatu, maka perkara tersebut akan dijumpai di dalam Al-Quranul Karim. Kita samalah, kan? Sebab itulah keyakinan kita. Sebab kita apapun yang kita nak buat, paksi dia mesti Quran. Apa juga yang kita nak buat, balik kepada Al-Quran. Tapi nak lihat bagaimana diterjemahkan Al-Quran itu, maka kita rujuk pada contoh teladan Nabi SAW. Itu yang kata Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi dah. Sebab Al-Quran itu daripada Allah. Sunnah tu iaitu bagaimana untuk menghidupkan apa yang Allah perintahkan atas kita. Hakikat tu yang kena faham. Pasal apa disebut taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara untuk urusan kehidupan. Amrain tu perintah dalamnya, ya tak? Lan tadilu ma in tamassaktum bihima, tak akan sesat, tak akan rosak binasa selagi mana kamu berpegang dengan keduanya. Itu hakikat tuan-tuan. Itu kata percaya ke tidak kita dengan Allah, percaya ke tidak dengan kerasulan. Kalau percaya, maka inilah dia pegangan hidup kita. Tapi kita banyak benar pertembungan dengannya, sebab kepercayaan kita itu tidak sempurna. Itu yang boleh kita kata. Atau kita ditipu oleh kehidupan dunia. Kadang-kadang tuan-tuan, pasal kita ni sepatutnya yang hidup ialah sesuatu yang lebih benar. Tapi kata imam tadi lah, bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetap pilih dunia walaupun akhirat itu kekal. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana untuk menyempurnakan sesuatu kebenaran itu dalam kehidupan. Dia ada bermula, dia ada kesempurnaan. Contoh tuan-tuan, solat. Ya tak? Apa tujuan kita solat? Yang tanya, apa tujuan kita solat? Seperti mana kita sebut tadi, nak tahu tujuan kita solat, kena balik pada Allah Ta'ala lah. Apa tujuan dia dah perintah kita solat, barulah kita tahu kenapa kita solat. Jadi saya tanya, apa tujuan kita solat sekian lama? Semua sembunyi ilmu. Bukan tak tahu, semua sembunyi lah. Saya baru jumpa, tu yang saya tanya tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tuan-tuan, dia hidup kita ni nak redha Allah, betul tak? Nak redha Allah, mana hidup ni mesti tidak ada fahsyat dan mungkar, betul tak? Mana tak ada fahsyat mungkar ni, tak ada pelanggaran kepada perintah Allah. Maka kalau tak nak fahsyat mungkar, Allah kata aqimus solat, inna solata tanha anil fahsya wal mungkar. Kamu dirilah solat, solat itu akan mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Jadi Allah Ta'ala perintah kita solat untuk memelihara hidup kita jangan ada fahsyat dan mungkar, betul? Jadi itu matlamat dia. Jadi kita kata kami solat ini untuk mencegah hidup kami daripada ada benda-benda maksiat,
ada benda-benda keingkaran, benda-benda kederhakaan. Kami hendak hidup kami ini di atas ketaatan, kerana itulah satu-satunya jalan keredaan. Maka bermula padanya Allah datangkan perintah solat untuk memelihara kita. Nah, tapi apa dia peraturan dia? Apa dia jalan dia? Siapa yang akan sentiasa memelihara ketaatan, tidak melakukan fahsyat mungkar? Ni cari jawapan tak? Maka orang yang sentiasa ingat Allah. Betul tak? Pasal apa? Bila dia ingat Allah, dia tak langgar perintah Allah. Maka datang satu ayat, wa aqimis solata li zikri. Kamu solat untuk ingat aku. Dua ayat yang perintahnya sama, iaitu solat. Mana? Tetapi padanya satu tujuan, satu jalan. Tujuannya mencegah fahsyat mungkar, satunya jalan. Jalan dia apa? Supaya kamu ingat aku. Ingat Allah Ta'ala ni bermakna kita tak buat maksiat, kita tak buat fahsyat mungkar. Tapi bila kita nak ingat Allah? Bila dia sentiasa duduk di hati, kan? Sesuatu yang duduk di hati akan sentiasa diingati. Sampai hari ini, walaupun ibu kita sudah meninggalkan kita banyak tahun dah, ya tak? Kita tetap ingat dia. Dan selagi kita hidup, kita tetap ingat dia. Pasal apa? Pasal dia duduk di hati. Tapi hari ni orang, walaupun ibu dan bapa masih hidup, tapi tak ingat. Pasal apa? Pasal tak duduk di sini. Ini yang nak kata, makna sesuatu yang nak diingati mesti duduk di sini. Maka rupanya dirilah solat untuk ingat aku. Solat itu tujuannya untuk menghidupkan Allah di dalam. Maka kita tengok, patutlah setiap kali kita lakukan dia punya rukun dia, kita sebut dengan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Pasal nak menghidupkan Allah di dalam. Itu tujuan solat. Itu sebab syarat untuk mencapai kemenangan solat itu mesti khusyuk. Sebab bermula khusyuk, Allah hidup di hati. Allah hidup di hati, kita sentiasa ingat Allah. Bila ingat Allah, kita taat Allah. Ada dah fahsyat mungkar? Tak ada lah. Itu solat. Sama tak? Jadi kena jagalah, peliharalah jalan solat tu. Berdiri tegak, pastikan kita membersihkan diri kita, tumpukan perhatian Allah Ta'ala di depan. Khusyuk ni tuan-tuan, sehingga kita apa juga kita buat, kita sedang bermunajat dengan dia. Sebab kadang-kadang wirid zikir ni tuan-tuan, subhanallah, 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 alhamdulillah, bila ianya mendatangkan kesan pada hati kita? Kalau sekadar kira subhanallah, subhanallah, tak jadi. Setiap kali kita menyebut nama Allah, kita kena letak Allah di depan. Mana kita sedang berkata-kata padanya, iaitu munajat. Baru dia ada kesan. Subhanallah, 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 Allah di depan. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Main kira 33 kali, tak jadi. Sebab tujuan yang utama ialah supaya dia tetap di sini, menghidupkan dia di sini, dan dia tetap di sini. Barulah kita akan sentiasa ingat dia. Iman turun bila kita lupa dia, iman naik bila kita sentiasa ingat dia. Itu sebab bila duduk di sini, kita akan, iman kita akan meningkat. Tapi bila kita lupa, maka turun. Maka kerana itu kita kena sentiasa ingatkan diri kita supaya menghidupkan dia di sini dan kekal hidup di luar. Maka datang ayat lain, fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza tama'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tu Allah Taala kata, itulah sebab aku tetapkan solat ini fardu ke atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu tertentu. Baiklah, selesai kamu solat, maka sentiasa kamu ingat Allah berdiri, duduk ataupun baring. Dengannya kamu dah rasa ketenangan, maka teruslah kamu dirikan, pelihara solat. Nampak ada Allah Ta'ala didik kita dengan jalan dan peraturan dia, supaya kita dapat apa? Dapat kekuatan daripadanya, manfaat. Pasal hikmah tadi apa? Hikmah tadi tujuan dan maksud, yang apabila kita menyempurnakannya, kita akan dapat manfaat jauh daripada mudarat. Jadi puasa itu ada dia punya hikmah, haji itu ada hikmah, bersedekah itu ada hikmah. Tapi bersedekah ni pun tuan-tuan, ya tak? Kadang-kadang dia tak pernah jadi. Sebab antara harta dengan sedekah, ya tak? Mana yang lebih? Ya tak? Tentu sedekah. Ya tak? Maka bila dia sebut sedekah, sedekah, dia hidup di dalam diri dia. Nak bersedekah, bersedekah itu satu kemuliaan.
Maka bila Allah beri dia kekayaan, apa dia buat? Dia bersedekah, sebab dalam hati dia hidup sedekah. Tapi kita tak sebut sedekah, kita sebut harta, harta, harta. Maka dalam diri dia hidup harta. Maka bila Allah bagi dia harta, jadilah dia seorang yang kedekut. Sebab dia tak letak benda tu. Akhirat tadi, nah, akhirat dengan dunia, mana yang lebih utama? Akhirat kan? Maka sebutlah akhirat, akhirat, akhirat. Tapi bila akhirat hidup di dalam, apa yang dia jaga? Dia jaga dunia. Kan? Tapi kalau kita sebut dunia, 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 akhirat dah tak ada. Bila akhirat tak ada, dia kejar dunia. Dua, satu jaga dunia, satu kejar dunia. Pasal apa kejar dunia? Sebab akhirat tak duduk di sini. Tapi pasal apa dia jaga dunia? Sebab akhirat duduk diingati. Beza dia sikit je, kan? Sebab isteri kan, isteri Allah datang untuk manfaat. Tapi kalau kita tidak menyempurnakannya, dia jadi mudarat. Mana? Ini hakikat apa manfaat isteri? Banyak, tapi satu yang utama, apa manfaat dia? We cannot do without her. Apa dia? Ya? Apa manfaat isteri? Kalau tak dapat manfaat, dia jadi mudarat. Apa mudarat isteri? Apa dia? Saya tanya sebab saya pun tak tahu. Tuan, manfaat isteri, we cannot do without her, dialah kekuatan yang akan menjadikan kita berjaya dalam kehidupan ni. Kekuatan. Tapi kalau dia tidak dimanfaatkan, dia jadi mudarat. Apa mudarat dia? Dia akan jadi musuh kita. Betul? Betul? Betul ke tak betul? Betul? Mana tahu betul? Mana tahu betul? Lantas tu kata ustaz ni cakap mengaku pun betul juga. Apa panduan kita? Apa contoh teladan kita? Minta lah ustaz, mana panduan Quran ustaz? Jangan ngangguk-ngangguk. Bila ustaz balik geling-geling. Tuan-tuan, pasal ustaz ni tuan-tuan, dia datang untuk membawa jalan kita nak apa? Nak redha Allah. Dah kita dah sepakat dah, nak redha Allah, tak boleh pendapat ustaz, tak boleh cakap ustaz, mesti dua. Apa dia? Petunjuk mesti daripada Al-Quran, contoh teladan mesti Nabi SAW. Saya mencari tuan-tuan, dan saya membentang kepada tuan-tuan untuk kita nilai benda tu. Allah kata litaskunu ilaiha, kamu akan tenang dalam kehidupan ini bersama dengan isteri kamu. Dan dalam ayat lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzarun, sungguhnya isteri dan anak kamu akan jadi musuh kamu, berjaga-jaga. Bila dia jadi ketenangan, bila dia jadi kekuatan, bila dia jadi musuh, bila dia menghalang. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, balik rumah kah isteri, apa tujuan hidup kita? Cuba tanya dia. Kita tak tanyalah isteri, raya ni apa kita nak beli? Dan itu yang kita kira. Balikkan tanya dia. Isteri, apa tujuan hidup kita? Tuan-tuan, rasa-rasa dia jawab apa? Apa rasa? Kita berharap jawapan dia apa? Nak cari redha Allah lah bang. Betul tak? Betul tak? Bila dia nak jawab macam tu? Isteri, apa tujuan hidup kita? Nak cari redha Allah. Oh, seronok kita. Tapi bila dia nak jawab macam tu? Bila? Bila kita didik dia, bila kita pimpin dia. Ini kita dengar di masjid seorang-seorang, balik kita tak pedulikan dia, kita cerita dunia dengan dia. Minta maaf cakap lain dah, bukan di sini tempat lain. Balik isteri, rupanya hidup kita ni matlamat kita mesti Allah untuk dapat redha dia. Pasal apa bang? Sebab Allah Ta'ala kan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah Allah kata ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum? Tidakkah Allah kata innani anallah la ilaha illa ana fa'budni? Ini semua menunjukkan kita ni Allah Ta'ala jadi tujuannya satu, sembah dia, taat dia, patuh dia, supaya dia redha kita. Jadi mulai saat ni, siapa tanya pun matlamat hidup kita redha Allah. Untuk dapat redha Allah tu wahai isteri, macam mana jalan dia? Gitu. Banyak orang tanya pula suami aku dah. Tapi kita kalau dia kata nak redha Allah tak tahu jalan, tak jadi juga. Betul tak? Jadi nak dapat redha Allah tu macam mana? Panduan mesti Al-Quran, petunjuk ataupun contoh teladan mesti Nabi lah. Jadi isteri kita macam mana nak tahu kalau kita tak beritahu? Tu kerja suami. Mana? Allah jadikan isteri menjadi kekuatan pada kita, tetapi Allah jadikan suami untuk memimpin isteri kepadanya. Jadi macam mana isteri nak ada kekuatan kalau kita tak pimpin dia? Nampak tak?
Ini benda yang mesti Quran sebab saya kata paling tidak sekali sebutlah tuan-tuan. Sebut. Ya tak? Saya kata kalau keluar rumah tadi saya lewat kan. Saya kata kamu pukul 5.30 jangan lupa ya. Kan dia nak tunjuk dia bangun 5.30 dia hantar SMS. Assalamualaikum kata dia. Ya tak? 5.30 hantar saya WhatsApp. Ya. Saya kata apa nak jadi kita kalau rumah kita tidak didirikan solat, saya kata kat dia. Lepas tu saya keluar rumah. Ya tak? Ingat kata. Sebab kadang-kadang kita takut sebab anak-anak saya amanah saya tinggalkan pada isteri dia tak? Dia kata isteri dia tu pemimpin kepada segala sesuatu yang diamanahkan oleh suami. Ya tak? Kalau tidak nanti tuan-tuan suami pun keluar, mak dia pun ikutkan anak-anak. Jadi masalah. Ya. Abang tak sukalah tengok drama-drama TV ni mengarut je lah kan. Baik bang kata kan. Jadi bila abang dia pergi keluar, dia pun kata kat anak, jangan nanti abang beritahu ke ayah nanti dia sebat kan. Itu kalau dia di kekuatan kita. Tapi kalau kita tak bentuk, kamu nak tengok jangan sampai ayah kamu tahu tau. Bunyi kereta ayah padam cepat-cepat tahu, nanti mak pun kena marah sama pula dah kan jadi rosak kita hidup gitu. Ini tuan-tuan, tu kata hubungan kita dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Hubungan Allah dengan kita dengan Allah Ta'ala ialah dia Tuhan, kita mesti jadi hamba. Tuan-tuan. Jadi sifat ketuhanan, sifat keagungan yang sempurna, sifat kehambaan. Baik, apa dia sifat kehambaan? Belum kita dah 7.30 tuan. Kita bukan boleh ngaji lama-lama untuk kita jenis tak sabar. Jadi apa dia sifat ni? Kita nak selesaikan ni. Sifat kehambaan tuan-tuan. Yang disebut takwa. Ittaqullah. Takwa tu padanya yang ada apa dia? Sifat kehambaan. Apa dia sifat kehambaan tadi? Baik. Pertama, kita dah kenal ma'rifatullah, kenal Allah. Tu baru boleh kita hidupkan sifat hamba. Pertama sekali kita tahu Allah jangan bagi dia murka. Ya tak? Sebab kalau dia murka, apa jadi pada kita? Hidup dunia tak ada makna, akhirat terseksa. Betul tak? Jadi kerana kita yakin Allah Ta'ala dengan sifat keagungannya yang sempurna, kalau dia murka, maka rosaklah kehidupan kita dunia akhirat. Maka kita kena ada sifat untuk memelihara daripada kemurkaan Allah. Apa sifat dia? Sifat yang ada pada seorang hamba yang dia akan berusaha untuk menjauhi daripada kemurkaan Allah, iaitu tidak melakukan benda yang Allah tak suka. Ya tak? Apa sifat dia? Takut hanya pada Allah. Ya tak? Walam yakhsha illallah. Nampak tak? Jadi sifat takut. Pasal apa dia takut? Takut kemurkaan Allah. Kerana dia yakin dan percaya kalau Allah murka, hidup kita dunia lagi celaka, akhirat terseksa. Jadi kenapa kita memelihara isteri entah? Sebab anda takut pada Allah. Kenapa entah taat pada suami? Sebab saya takut pada Allah. Ya tak? Dia bila sempurna nanti baru dia jawab, sebab saya nak redha Allah. Bila dah ada sifat kehambaan yang sempurna, ni baru satu. Kerana takut kemurkaan, maka sifat apa? Maka kita menjauhi daripada larangan. Baik, apa petunjuk kita tadi? Apa petunjuk kita? Paksi petunjuk untuk dapat redha Allah? Al-Quran. Ya, paksi petunjuk. Bila petunjuk je hudan. Ya, ada hudan linnas. Mesti Quran tak? Baik, siapa yang ambil petunjuk peringatan pada Al-Quran? Siapa dah yang ambil daripada kalangan hamba dia? Siapa yang akan mengambil peringatan itu? Orang yang takut. Saya nak sebut itu, sebab saya sedang sebut takut. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Nah, Toha tu Allah Ta'ala maha mengetahui. Huruf hijaiyah tu selalu disebut. Tapi tiadalah kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran untuk membeban dan memberatkan kamu, illa kecuali tazkiratan, peringatan yang diambil oleh liman yakhsha, bagi mereka yang takut. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau kita tak ambil panduan Al-Quran, pasal apa? Pasal kita tak takut. Pasal Allah yang sebutkan, Allah Ta'ala sebut, maka dia maha mengetahui. Jadi nak ambil peringatan Al-Quran ialah takut. Takut apa? Takut kemurkaan Allah, takut melanggar jalan-jalan yang merosakkan kehidupan kita. Tu. Jadi wajib tak ada takut? Wajib. Kerana itu kita ada ilmu fardu ain yang mesti kita pelajari. Fardu kifayah. Nak buat macam mana kita malas?
orang dah buat, kita tak payah, kan? Tapi satu hari besok kita hendakkan dia, kita cari dia. Tapi yang fardu ain boleh malas, rajin malas, kena cari sebab dia fardu ain. Sifat takut ni wajib tak? Kalau tak takut, inilah yang merosakkan kehidupan kita. Dan sebenarnya takut ni menjadi hujah kita. Contoh, kita buat satu situasi, ya tak? Kita buat satu situasi, ada katalah seorang perempuan dia langgar perintah Allah, kita bagi nama yang tak ada kena-mengena dengan hidup atau mati saja, kita bagi nama dah. Pasal ini kita imajinasi kita dalam keadaan dia. Katalah perempuan tu namanya Siti Kasim, ya. Kenapa gelak? Nah, ini kita imajinasi dia seorang perempuan, dia langgar perintah Allah dah. Nama dia Siti Kasim, sebab kita nak panggil nama dia Siti Kasim. Kau percaya tak pada Allah? Dia pun percaya. Kau tak takut ke kepada Allah? Salah dia. Dia pun jawab tak takut. Kalau dia dah kata tak takut dengan Allah, kita jangan cakap banyak lah. Dengan Allah pun dia tak takut, dengan kita dia tak takut. Tapi kita yakin kalau dia beriman, dia akan jawab takut. Maka kita pun cakap, kalau takut pada Allah, jangan buatlah benda yang Allah murka dah. Ini tuan-tuan, kalau nak berhujah ilmu tuan-tuan, kena pula perempuan Siti Kasim yang kita adakan watak dia, tak ada kena mengenai hidup mati. Katalah dia seorang lawyer, lagilah lawyer buruk, dia akan jawab dengan kita. Dia kata apa? Kubur masing-masing lah. Jadi nak berhujah satu je, takut tak pada Allah? Balik ke rumah isteri, takutlah pada Allah. Anak-anak, takutlah pada Allah. Jumpa saudara mara, takutlah pada Allah. Sebab itu yang akan menyedarkan kita betapa sifat takut inilah yang akan memelihara kita. Takut, jangan buat benda yang dia tak suka. Itu bermula. Takut hanya pada Allah. Baik, bagi kita mendapatkan sesuatu, kita inginkan sesuatu, maka siapa yang dapat memberi? Hanya Allah Ta'ala. Maka kalau kita nak kejayaan, harap hanya pada Allah. Bila harap, apa kita buat? Suruhan dia kita akan buat. Nampak tak? Takut, larangan ditinggal, harap, suruhan dibuat. Tapi kedua sifat ini memerlukan hidupnya sifat kesabaran, menaungi takut dan harap. Wasta'inu bisabri wa solah. Lagi sekali datang solat. Bila Allah hidup di hati, takut, harap, dia sabar. Benda ni seronok ni, tapi takut dengan Allah dijauhi. Benda ni payah ni, tapi harap dengan Allah dia buat juga. Nampak tak? Dia ada sifat sabar tuan-tuan ni. Mengaji ni, dia perlu sifat sabar yang kuat. Kalau tidak, tuan-tuan, ngaji, tak mengaji, tak mengaji, tak mengaji, mengaji, tak mengaji, tak 7 hari 2 kali mengaji, 5 hari tak mengaji. Nak buat apa? Ni fardu ain, fardu kifayah tadilah, malas tak apa, orang lain buat kita tak payah. Tapi ini kita kena buat. Nampak tak? Jadi kesabaran itu cukup penting. Sebab bermula syukur menghidupkan sabar. Sabar itu penting untuk menaungi takut dan harap. Dan bila kita sentiasa sabar di atas takut dan harap, akhirnya Allah anugerah sifat yang paling tinggi, iaitu cinta. Itu sifat hamba. Takut dan harap hanya pada Allah. Cinta bermula dengan Allah. Barulah hidup kita ni tuan-tuan, dia terikat. Apa pun, tapi bila dah cinta, maka dia membenarkan cinta dia. Dia sanggup korban untuk jauhi daripada kemurkaan, dan dia juga berkorban untuk mendekatkan pada harapan. Ini benda dia. Nampak tak? Mudah tanya tuan-tuan dia, supaya kita terpelihara. Dah tak jumpa Ustaz Badrul pun tak apa. Janji kita takut pada Allah, janji kita harap dengan Allah, janji Allah beri kita cinta bermula dengan dia, insya-Allah. Baik, sekadar itu dulu. Jadi jalan dia kita ulang. Apa dia jalan dia? Redha Allah melalui petunjuk Al-Quran dan contoh teladan Nabi SAW. Yang kedua ini menghidupkan Islam. Apa makna Islam? Bermula Islam, serah diri, kemudian Allah redha. Ketiga, peraturan. Tidak? Yang tadi, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali kamu menyerah diri. Itu Islam. Kedua, agama yang kehidupan yang Allah redha. Tidak? Betul Allah redha? Nak berdialog dengan Ustaz ni. Betul? Ayat dia bahasa Melayu pun tak apa. Kita bukan orang Arab nak cakap Arab, tapi kalau kita hafal ayat Quran tu lebih baik tak? Pasal isteri kita nak tahu juga. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha bagi kamu orang beriman Islam sebagai kehidupan kamu.
Ketiga, peraturan yang telah ditetapkan. Betul tak? Ayat Quran. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal fattabi'ha. Kemudian aku utuskan kau Muhammad dengan membawa peraturan tentang urusan hidup kamu. Ikutlah peraturan tu. Itu tiga makna Islam. I'm proud to be a Muslim because I devoted all my life to Allah. Ya tak? Menghidupkan kehidupan yang blessed by Allah dan menghidupkan peraturan dia, kerana peraturan dia saja yang akan menjamin keselamatan dan kejayaan. Tu kemuliaan dan kebanggaan yang sebajetnya dirasai oleh kita. Bukan I'm a Muslim tetapi LGBT ada dia punya hak asal. La ilaha illallah. Mereka ada hak untuk diperbetulkan, bukan ada hak untuk merosakkan lagi kehidupan mereka, tuan-tuan. Tapi malangnya kita pun tertipu. Ini masalah liberalisme yang berlaku hari ini, pluralisme yang sedang dihidupkan. Itu akibat dia. Ini benda yang kena kita sedarkan balik dalam kehidupan kita. Baik, ada soalan satu pun jadilah. Saya kadang-kadang tercabar, tuan, pasal Dr. Zakir Naik kata, if I'm in a program, you can criticize Islam as much as you want because it makes me happy. Because bila you criticize, I can answer that your criticism and you will understand Islam more. Ini macam kita lagi lah, kita bukan nak kritik Islam tapi nak cari jalan. Saya suka soalan sebab paling tidak kalau saya tak tahu, saya sedar saya memang bukan tahu semuanya, saya akan cari lagi. Tetapi dengan soal jawab tadi membuatkan kita lebih faham. Sebab orang nak criticize Islam, sila, tapi biar ada jawapan untuk menyedarkan dia kesilapan dia dan memberi dia kepahaman yang lebih baik terhadap Islam. Nampak tak? Tapi before that, kita lah kena faham dulu. Lepas tu kita bila mengaji ni, beri soal jawab ya, ataupun perbincangan untuk kita memahaminya yang lebih jelas, insya-Allah. Ya. Ada soalan? Ya, tuan. Adakah perlu kita mengenalkan diri dengan Asma'ul Husna untuk mengenali Allah? Tuan-tuan, Asma'ul Husna, namanya yang mulia, sifatnya yang hebat. Nah, kita diajar untuk mengenali dengannya. Bukan nak kata hafal, tapi mengenali, ya, mengenali dia dengan sifat-sifat, dengan nama-namanya yang mulia. Tentu sifatnya bersamaan dengan nama. Macam kita kata dia itu seorang yang pemurah, ya, itu pada nama dia seorang si pemurah, tapi perbuatan dia suka memberi. Inilah, tak ada kata dia itu pemurah, ya tak? Tapi minta dia, Tuhan bagi derma. Sikit-sikit derma, sikit-sikit derma. Bila pemurah yang macam itu? Ya tak? Mana kalau pemurah dia suka memberi, bukan pemurah pada perkataan tapi kedekut pada perbuatan. Maka Allah Ta'ala begitulah sifat Ar-Rahman dia, Ar-Rahim dia. Kadang-kadang bagus juga dia kata yas'alu, apa ni, dia kata apa ni, mereka bertanya pada engkau siapa dia, man huwallah allazi la ilaha illa, ya tu disebut satu Ar-Rahmanur Rahim. Baik, kita sikit-sikit kita ambil, ya tak, dia sifat dia Rahman, sifat Rahim. Cukup untuk kita mengenali supaya membenarkan Allah dengan sifat-sifatnya yang agung serta sempurna padanya. Itu saja. Sebab kita tu kata ma'rifatullah dengan penciptaan, ma'rifatullah dengan keadaan, dengan peristiwa, bukan ma'rifatullah mencari zat. Jangan, sebab itu benda akan membawa kepada kesesatan. Sebab Allah tidak pernah memberi kelebihan pada akal kita untuk mengenali zat Allah. Sebab Nabi kata wala tafakkaru fi zatillah. Jadi memang tuan-tuan, kita kena kenal Allah Ta'ala bermula uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Sudah. Pasal bermula dia Tuhan yang menjadikan. Itu yang dia kata, ya tak, inna khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya tak, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pengurusan pertukaran malam dan siang ada bukti. Bukti apa? Bukti dia Tuhan. Itu yang penting, sebab kita nak kenal nama bagi nak membenarkan dia sebagai Tuhan yang esa, yang agung, yang sempurna, dan daripadanya baru hidup pada kita sifat kehambaan yang cukup untuk kita sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah dia. Ini yang kita nak hidupkan, yang kenal Allah yang dimaksudkan di situ tafakkaru fi khalqillah.
ya tak, supaya kita benar-benar dapat orang kata menuju kepada suatu kehidupan yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, ya, itu hakikat dia. Jadi itu 3 ataupun 4, dan akhirnya sifat tadi iaitu apa dia? Takut, harap dan juga cinta. Takut dan harap hanya pada Allah, tapi cinta bermula pada Allah. Dia benarkan kita untuk cinta apa yang ada dalam kehidupan ini, tapi paksi dia mesti cinta Allah. Saya cinta pada isteri saya kerana cinta saya pada Allah. Saya kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana cinta saya pada Allah. Saya cinta harta, kedudukan, kekayaan, semuanya kerana Allah. Jadi baru dia jadi. Ya, insya-Allah, dan ya, semoga kita selamat dan bahagia dalam kehidupan yang sementara ini. Saya nak tanya satu saja soalan pada tuan-tuan. Yang ini saya tak tahu jawapan dia. Ya, tuan-tuan, apakah dia yang tuan faham daripada kehidupan yang penuh ikhlas? Ya, keikhlasan kita pada Allah, mukhlishina lahuddin. Apa yang tuan-tuan faham daripada perkataan ikhlas? Saya nak tanya. Macam surah Al-Ikhlas, mengesahkan Allah. Ya. Dia mesti ada mula, dia mesti ada sempurna. Kita hidup dalam keadaan beriman ni, dia kata mesti ada mula, mesti ada sempurna. Solat bermula, mesti ada kesempurnaan. Puasa ada mula, mesti ada kesempurnaan. Amal soleh itu kesudahan, mesti ada permulaan. Ya tak? Itu benda dia. Ya tak? Jadi bila sebut ikhlas ni, sebab kadang-kadang kita terkeliru dengan perkataan ikhlas. Apa sebenarnya dalam bahasa mudah kita? Ya tak? Sebab dia ada dua je dalam kehidupan kita ni, iman-iman ni. Dia ada hati, dia ada perbuatan. Ya tak? Jadi hati dan perbuatan. Hati kerana Allah, tu ikhlas. Hati kerana Allah, tapi perbuatan cara Allah. Tu benda dia. Sebab hati tak boleh baca, tapi perbuatan boleh tengok. Jadi keikhlasan ini boleh diukur. Oh, ikhlas-ikhlas ni kalau dia cakap dah. Ikhlas ini pengertian yang mudah ialah kamu buat kerana Allah, tu niat. Tapi kamu buat cara Allah, itu zahir. Tiba-tiba kita, saya buat kerana Allah, tapi kita buat tak ikut cara dia, kita ikut cara nafsu kita. Rosak. Nah, tuan-tuan, tu kata kadang ni akhir. Ya tak? Kita ni tuan-tuan, ada hajat tak? Sentiasa ada hajat tak? Ada kan? Hajat nak keluarga bahagia, hajat nak tambah harta, hajat nak besarkan rumah, semua tak salah belaka, kecuali ikhlas kerana Allah, cara Allah. Tak? Tapi bagaimana kita, siapa yang dapat menunaikan hajat kita? Okey, hanya Allah. Bagaimana kita nak Allah tunaikan hajat kita? Itu soalan dia. Kan kita ada hajat, yang menunaikan hajat kita hanya Allah. Jadi bagaimana Allah akan tunaikan hajat kita? Ya, minta saja tak cukup, dia mesti ada perbuatan, dia ada doa. Nah, tu kepercayaan kita, dia ada perbuatan, baru dia ada, ya tak, penyerahan. Apa perbuatan yang membolehkan Allah menunaikan, ya tak, hajat kita? Maka lagi sekali kita kena ngaji, sama ada Quran, sama ada hadis Nabi. Maka Nabi pun kata, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Barang sesiapa yang memenuhi hajat saudara dia, maka Allah akan tunaikan hajat dia. Kita duk tengok depan, kita tengok siapa yang menunaikan hajat saudara, kita rasa hebat. Sedangkan yang pentingnya ialah kemudian Allah akan tunaikan hajat mereka. Kan kita ada hajat kan? Kita nak Allah tunaikan hajat kita, maka salah satu jalannya pergi tunaikan hajat saudara kita. Dan jadi kita tunaikan hajat saudara kita tu bukan kerana dia, kerana kita nak Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Tu yang kita kena faham. Ni kita duduk dalam taman ni tuan-tuan, jangan kira dia kaya ke lebih ke tak. Tiba-tiba dia didengar, dikabarkan berita dia sakit, dia berhajat pada kita untuk kita ziarah dia, mendoakan untuk kesejahteraan dia, keselamatan dia. Kan? Pergilah tunaikan hajat dia. Assalamualaikum, kami dengan tak sihat, syafaqallah. Dan kalau ada lebih sikit, ni ada sikit, moga dapat ringankan beban. Dan kita tunaikan hajat dia kan? Dengan harapan apa? Hajat kita Allah tunaikan. Anak kita, dengar anak kawan kita ni taman-taman ni banyak ni, nak keluar negara, dia perlu duit kan? Kita tak ada, oh dia dah kaya dah, dia banyak duit. Kan? Bukan masalah dia, masalah kita. Kita nak Allah Ta'ala tunaikan hajat kita.
kita tahu dia akan memerlukan duit, tak kira lah dia kaya ke tidak, kami nak pergi jumpa dia, tahniah anak enta berjaya keluar negara, ini ada sedikit untuk menambah-nambahkan belanja dia, kita tunaikan hajat dia. Allah akan tunaikan hajat kita. Kan susah sangat. Nampak tak? Jadi kalau kita dah tahu macam itu, patutlah Al-Quran kata nafkah dalam keadaan senang atau susah. Dan masa kita tak nak fikir, susah pun suruh. Sebab Allah nak tunaikan hajat kita. Tu dia kata, nafkahlah, senang ke susah, nanti aku tunaikan hajat kamu, nanti kamu akan jalan senang. Kita tak faham itu. Oh, susah-susah pun nak kena, nak lama-lama senang pun tak bagi. Sebab Allah tutup habis, tuan-tuan. Ya, ini jalan Islam, tuan-tuan. Ini amalan dia, yang ianya terbentuk daripada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.